Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Cikgu harap semua masih lagi berada dalam keadaan sihat sejahtera ya. Baik, untuk minggu ni PDPR kita sejarah, kita akan masuk pada tajuk yang baru iaitu unit 4. Tajuknya ialah berkenaan dengan rakyat Malaysia. Dalam konteks awak boleh rujuk muka surat 65 surat 65. Minggu lepas kita dah belajar tentang tajuk rukun negara. Jadi kita dah habis tajuk rukun negara, cikgu nak masuk unit yang barulah berkenaan dengan rakyat Malaysia. Pada buku teks awak ni dia ada tunjukkan pada permulaan tajuk pengenalan tajuk dia ada tunjukkan satu lirik lagu lah. Lirik tajuk lagu dia ialah Tanah Pusaka. Cikgu ada YouTube tentang lagu ni, kita boleh dengar sekejap lah. Tak lama pun, dalam 1 minit saja. Gemilang negeriku yang ku puja, oh tanah Malaysia. Di merata dunia harus semerbak namamu, oh Malaysia. Aman, makmur, kaya raya, selama-lama hidup maju jaya. Kau tanah pusaka, negaraku yang berdaulat dan merdeka. Tanah sesama tertua, berbagai bangsa di dalamnya. Hidup aman dan bersama, bersatu kerja untuk Malaysia. Melangkah ku tempuh, sungguh rela ku gugur bersama. Kau tanah pusaka, biar putih tulang jangan putih mata. Baik, demikian tadi lagu tentang Tanah Pusaka lah. Lagu Tanah Pusaka ni dia ceritakan pasal apa? Pasal tanah di negara kita ni lah. Di mana rakyat dalam tanah di Malaysia ni sanggup bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baik, itu berkenaan dengan lagu tadilah. Lagu ni dia sebenarnya kena dengan tajuk yang kita nak belajar ini, iaitu tentang kepelbagaian rakyat yang ada dalam Malaysia. Kita cuba tengok muka surat seterusnya. Baik, ini permulaan tajuk dia. Cikgu baca sikit. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, orang asli, Iban, Melanau, Bidayu, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan, Lun Bawang, Garazan Dusun, Bajau Murut, Iranun, Rungus, orang Sungai, Brunei dan Suluk. Nampak banyak dekat sini kaum dan juga etnik yang ada dekat dalam Malaysia, berbilang kaum negara Malaysia ni. Baik, kemudian paduan yang terjalin antara masyarakat Malaysia amat kukuh. Inilah kunci utama kepada kejayaan Malaysia mempertahankan kemerdekaannya. Oleh itu, perpaduan ialah perkara penting bagi setiap negara yang bebas dan berdaulat. Sama juga macam waktu kita mula-mula nak dapat kemerdekaan kan. Waktu nak dapat kemerdekaan, syaratnya ialah rakyat Malaysia mesti kena bersatu padu. Kalau tak bersatu padu, tak dapat kemerdekaan. Jadi, kita rakyat Malaysia ni dah bersatu padu daripada sejak sebelum merdeka lagi ceritanya. Sampailah sekarang kita alhamdulillah berjaya mempertahankan kita punya kesepaduan antara rakyat tu lah. Walaupun berbilang kaum. Dekat negara-negara luar sana, dia tak macam negara Malaysia. Negara Malaysia ni uniknya dia macam-macam jenis kaum. Tak terkira. Macam-macam jenis kaum. Jadi ini kaum yang pertama iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu ni merupakan masyarakat yang terbesar di Malaysia. Mereka bertutur menggunakan bahasa Melayu beragam Islam. Orang Melayu bertutur bahasa Melayu beragam Islam dan mengamalkan tradisi adat istiadat Melayu. Itu biasalah kita orang Melayu kan. Dari sudut sejarah, rumpun Melayu meliputi penduduk yang mendiami semenanjung tanah Melayu dan gugusan kepulauan Melayu. Gugusan kepulauan Melayu ni dia termasuklah Indonesia, Indonesia, Singapura, yang itu memang dipanggil kepulauan Melayu. Di mana penduduknya terdiri daripada orang-orang Melayu, kaum Melayu. Sejak daripada dulu lagi
Sebab tu dulu dipanggil Kepulauan Melayu. Dan sebelum jadi Malaysia pun, nama Malaysia ialah Tanah Melayu, kemudian diubah kepada Persekutuan Tanah Melayu dan barulah jadi Malaysia. Nombor 2, kaum Cina. Masyarakat Cina merupakan kaum kedua terbesar di Malaysia. Mereka mempunyai dialek, kebudayaan dan kepercayaan yang unik dan tersendiri. Ini kaum yang kedua terbesarlah di Malaysia, kaum Cina. Dan kemudian yang ketiga ialah kaum India. Ini tiga kaum utama ni, kaum-kaum yang besar di Malaysia. Yang besar di Malaysia. Kaum India merupakan masyarakat ketiga terbesar di Malaysia. Masyarakat India kaya dengan ciri kebudayaan tersendiri dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Kalau kita tengok orang Cina, orang India pun dia orang ada dia punya kebudayaan tersendiri. Bila sebut budaya ni, dia terdiri daripada dia punya bahasa, percakapan, dialek, dia punya pakaian, dia punya makanan. Itu semua komponen-komponen yang ada dalam budaya setiap kaum. Kita orang Melayu pun macam tu juga. Kita ada budaya kita sendiri. Bila sebut budaya tadi, cikgu cakap ada bahasa sendiri, ada pakaian sendiri, ada dialek tersendiri, ada perayaan tersendiri. Itu berkaitan dengan budaya. Okey, itu tiga kaum utama tadi. Selain daripada tiga kaum utama tadi, jangan lupa di negara kita juga, terutama di Semenanjung Malaysia, ada juga orang asli. Orang asli. Cerita apa tadi? Di Semenanjung Malaysia terdapat beberapa etnik orang asli. Orang asli ni ada macam-macam etnik. Etnik ni kumpulan lah, pecahan daripada kaum besar tu. Daripada etnik orang asli antaranya termasuklah Jahai, Batik, Semai, Mahmeri, Jakun dan Semelai. Setiap kumpulan etnik orang asli mempunyai bahasa, pertuturan, budaya dan adat resam yang tersendiri pun sama juga. Dia orang asli pun, dia orang ada budaya dia tersendiri. Bila sebut budaya, maksudnya ada percakapan tersendiri, ada kepercayaan yang tersendiri, budaya mereka lah. Macam dekat kita, negeri Johor pun ada juga orang asli. Banyak orang asli. Orang asli ni Bumi Putra. Jangan awak salah anggap lah. Dia Bumi Putra. Macam orang Melayu juga, penduduk tetap. Macam-macam. Dalam Semenanjung Malaysia ni ada macam-macam etnik orang asli sebenarnya. Kita je kadang-kadang tak tahu. Terutama di Johor sendiri pun ada juga. Johor, di Perak, di Selangor, Pahang, macam-macam etnik orang asli. Tengok, ini gambar ni boleh menunjukkan budaya mereka lah. Pakaian mereka, apa pekerjaan mereka, nampak? Ini boleh menunjukkan budaya mereka lah. Budaya orang asli. Kemudiannya selain daripada 4 tadi, kita juga ada etnik-etnik. Etnik di Sarawak dan etnik di Sabah. Kita tengok di Sarawak dulu. Di Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik, antaranya termasuklah Iban, Melayu, Melanau, Bidayuh, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan dan Lun Bawang. Setiap etnik mempunyai perbezaan dari segi bahasa, agama, pakaian, tradisi, adat resam dan pegangan hidup. Dekat Sarawak tu, awak bayangkan Sarawak tu dia punya besar je dah macam Semenanjung Malaysia dah. Jadi bila besar dan macam-macam etnik yang ada di negeri Sarawak. Ni antara etnik yang utama yang dia tunjuk ni. Sebenarnya ada banyak lagi nampak macam ni. Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan. Cuma dia tak tunjuk dalam gambar dekat dalam ni lah. Dia cuma tunjukkan 3 etnik yang besar di Sarawak. Ada Melanau, ada Iban, ada Bidayuh. Ada Melanau, ada Iban, ada Bidayuh. Macam cikgu sendiri, ayah cikgu orang Melanau, orang Sarawak ni, Melanau. Selain tu ada Iban, ada Bidayuh. Awak tengok pakaian mereka macam mana. Ni pakaian ni menunjukkan kebudayaan orang Melanau. Pakaian dia. Ini pakaian orang Iban. Ini pakaian kebudayaan orang Iban. Dan ini pakaian kebudayaan orang Bidayuh. Bahasa mereka lain-lain. Tak sama. Langsung tak sama. Macam Melanau ni, bahasa dia lain. Bahasa dia lain dengan bahasa Melayu Sarawak. Bahasa Melanau lain, bahasa Melayu Sarawak lain. Iban lagi lain. Bidayuh pun lain juga. Berbeza-beza. Melanau tu sendiri dia ada banyak rumpun Melanau. Rumpun Melanau tu dia ada banyak. Ni Melanau Igan, Melanau Mukah, Melanau Sarike. Macam-macam. Lain-lain semua bahasa. Okey, kemudian tu di Sarawak. Macam-macam etnik di Sarawak. Kemudian kita tengok di Sabah pula. Sabah juga mempunyai kumpulan etnik yang banyak. Antara etnik di Sabah ialah Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Kadayan, Bisaya, Iranun, Rungus, Orang Sungai, Brunei dan Suluk. Perbezaan mereka dapat dilihat dari segi bahasa, dialek,
adat resam, agama dan kepercayaan. Ini di Sabah pun banyak juga macam di Sarawak. Yang ini yang tiga utamanya, tiga etnik utama di Sabah. Kadazan Dusun, awak tengok pakaian dia macam mana. Ini menunjukkan kebudayaan mereka lah. Kadazan Dusun, Kadazan ni antara yang terramai, terbanyak, kaum terbanyak di etnik yang terbanyak di Sabah. Ni Bajau, pakaian orang Bajau. Ni pakaian orang Murut, pakaian orang Murut. Sekali tengok macam ni kan, macam pakaian etnik Iban. Dia lebih kurang je. Etnik Iban dan etnik Melayu lebih kurang sama. Pakaian dia macam Murut. Cuma dia ada berlainan sedikit lah. Mungkin kita tak berapa nak perasan. Etnik ataupun orang yang biasa duduk di Sarawak dan Sabah, dia perasan lah perbezaannya macam mana. Baik, itu di Sabah Sarawak. Selain daripada yang kaum di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, kita juga ada etnik Sikh. Etnik Sikh ini etnik-etnik yang kecil yang ada di Malaysia, kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita terjumpa tapi kita tak tahu dia ni orang apa, dia ni kaum apa, dia ni etnik apa. Ini dia. Wujud di Malaysia. Sebab Malaysia ni memang kepelbagaian kaum dan etnik. Selain itu terdapat juga etnik Sikh di Malaysia. Etnik ini mudah dikenali dengan identiti pakaian mereka iaitu serban bagi lelaki dan pakaian Punjabi bagi wanita. Bahasa ibunda etnik Sikh ialah bahasa Punjabi tetapi dengan dialek yang berbeza. Ini orang Sikh. Pun ada sebenarnya di Malaysia. Ada di Malaysia. Kita nak tengok apa perbezaan dengan orang India di Malaysia. Dia ni India juga, cuma dia etnik dia, pecahan kaum dia ialah Sikh. Dia Sikh. Dia menggunakan turban ni kalau lelaki ni. Pakaian dia, awak tengok pakaian Punjabi, ataupun kalau lelaki ni tak pasti mungkin kurta kot. Kurta. Yang perempuan ni dia pakai pakaian Punjabi. Ni etnik Sikh. Bahasa dia pun tak sama dengan bahasa. Kalau India di Malaysia gunakan bahasa Tamil. Jadi tak samalah, bahasa Punjabi lain, bahasa Tamil lain. Kemudian kita ada etnik Siam. Etnik Siam pun ada. Etnik Siam pun ada, cuma dekat kawasan kita ni jarang nampak. Sebab apa? Dia biasa berada di sempadan-sempadan Siam lah. Di negeri Kelantan ataupun negeri Perlis. Atau negeri Kedah ada etnik Siam. Negara kita juga dihuni etnik Siam. Kebanyakan mereka tinggal di utara negeri yang bersempadan dengan Thailand seperti Kedah, Perlis, Perak dan Kelantan. Mereka mempunyai logat yang tersendiri. Antara perayaan yang disambut ialah Loi Krathong dan Songkran. Ini budaya etnik Siam lah yang ada di Malaysia. Etnik Siam yang ada di Malaysia. Kalau perasan etnik-etnik ni, semua etnik-etnik yang ada di Malaysia ni, ada juga kita perasan daripada negara lain, negara luar. Macam mana boleh ada dekat dalam Malaysia? Kadang-kadang kita terfikir, awak pernah terfikir tak? Macam mana etnik ataupun budaya daripada negara luar boleh ada dalam negara Malaysia? Ini sebab ada banyak-banyak faktor lah. Ada yang perkahwinan campur, ada yang sejarah, berkaitan dengan sejarah zaman dulu, kedatangan orang India, kedatangan orang Cina, pedagang-pedagang. Dan juga kalau Siam ni kita tengok ni, sebab mereka berdekatan lah. Itu namanya penyerapan budaya. Penyerapan budaya yang masuk ke dalam negara kita. Ni pakaian kebudayaan orang Siam lah. Sama macam orang Siam di Thailand, pakaian dia. Okey. Kemudian tersambung etnik Portugis. Etnik Portugis ni unik kan. Awak tengok ni. Yang ni kita jarang nampak ni. Kita tengok ni di mana ni. Lebih menarik lagi, di negara kita juga terdapat etnik Portugis. Etnik ini wujud kesan pendudukan Portugis di Melaka. Etnik berketurunan Portugis ini juga disebut sebagai orang Serani, iaitu hasil perkahwinan campur antara orang Portugis dengan penduduk tempatan. Etnik Portugis mempunyai bahasa dan budaya yang unik. Tarian etnik ini yang paling terkenal ialah Beranyo dan Frepera. Ini orang etnik Portugis, atau lebih dikenali dengan kalau orang kita biasa panggil ni lah orang Serani. Orang Serani. Bila sebut orang Serani ni, maksudnya dia kacupkan darah Portugis dan juga orang tempatan sini. Kesan daripada apa? Kesan daripada macam cikgu cakap tadi. Kesan pendudukan sejarah zaman dulu. Dulu Portugis kan pernah menawan Melaka.
Jadi bila sewaktu dia menawan Melaka, dia berkahwin, ada yang berkahwin dengan rakyat tempatan di Melaka, dan jadilah hasillah satu etnik yang baru, etnik Portugis ataupun Serani, orang Serani. Ini dia punya pakaian pakaian tradisional ya, persis lah orang Portugis. Dia juga ada lagu dia, Beranyo dan Frepera. Ini kebiasaannya hanya terdapat di Melaka lah, di Melaka. Kalau kita jalan-jalan Melaka tu, ada orang Serani. Ada orang Serani. Selain daripada Serani tadi, ni ada juga etnik Baba dan Nyonya. Banyak etnik lah. Ini sebenarnya baru sikit aja yang ada dalam Kutek Sarawak ni. Kalau dikaji lagi, kebudayaan etnik kaum dan etnik di Malaysia, memang cukup banyak. Ini etnik Baba dan Nyonya, perkahwinan pedagang dari Cina dengan penduduk tempatan yang juga telah mewujudkan etnik Cina peranakan. Yang ni sama juga macam cakap lagi, pedagang yang datang daripada Cina zaman dulu. Cina datang berdagang di Melaka, ingat tak? Melaka sebagai pusat perdagangan yang terbesar bertaraf dunia zaman kegemilangan Melaka dulu. Jadi sewaktu pedagang Cina datang, berkahwin dengan rakyat tempatan dan wujud satu etnik yang baru. Cina peranakan atau dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Anak lelaki hasil perkahwinan ini disebut Baba dan anak perempuan disebut Nyonya. Anak lelaki Baba, anak perempuan Nyonya. Golongan Nyonya biasanya memakai kebaya dengan kain batik. Mereka membentuk identiti unik dari segi masakan, pakaian, pinggan mangkuk dan perabot. Mereka juga menggunakan dialek Melayu Baba. Dia orang Melayu dia orang Baba Nyonya ni, dia kebiasaannya dia fasih berbahasa Melayu. Dia tak ada pelat langsung. Sedangkan dia peranakan Cina, tapi bahasa Melayu dia cukup hebat. Ni kalau berjalan kat Melaka, adalah kedai-kedai Baba dan Nyonya tu. Kedai makan biasanya dia orang buka. Ada cikgu tengok dalam TV itu, dia buka restoran Baba Nyonya. Dekat dalam tu sangat klasik. Dia menunjukkan betul-betul kebudayaan Baba dan Nyonya. Okey, kemudian selain daripada Baba dan Nyonya, ada satu lagi etnik yang kita jarang dengar, itu etnik Chetty. Selain itu, hasil perkahwinan antara pedagang dari India dengan penduduk tempatan juga telah mewujudkan etnik Chetty atau turut dikenali sebagai Chitty atau India peranakan. Mereka juga mempunyai pakaian tradisional iaitu kebaya labuh atau kebaya pendek bagi wanita dan baju cekak musang serta kain plekat bagi lelaki. Kalau yang Baba Nyonya tadi hasil daripada perkahwinan antara pedagang Cina dengan rakyat Melayu tempatan di Melaka. Ada etnik Chetty ni pula daripada pedagang India. Ingat teori kedatangan pedagang di Melaka, Cina, India. Cina dan India antara rakan dagangan terbesar. Dia ada Cina, India, Arab sebenarnya. Arab yang banyak menghasilkan etnik baru di tanah Melayu pada waktu tu ialah pedagang dari Cina dan pedagang daripada India. Arab pun ada juga sebenarnya, Jadi India ni dipanggil etnik Chetty ataupun Chitty, India peranakan. Kalau perasan tengok kedua-dua gambar ni, antara etnik Baba Nyonya dan juga etnik Chetty ni, pakaian dia lebih kurang sama, terutama perempuan. Dia akan menggunakan kebaya. Ni pun akan menggunakan kebaya dan juga kain batik yang perempuan ni. Ini hasil penyerapan budaya antara budaya India ataupun budaya Cina. Dia bergabung dengan budaya orang Melayu kita sewaktu tu, pada waktu tu. Jadi hasil lah pakaian mereka tersendiri ni. Hasil gabungan. Yang lelakinya ada pakaian cekak musang ni. Dia punya collar ni cekak musang. Dan juga berkain pelekat. Ini semua gabungan penyerapan budaya, penyerapan budaya antara dua kaum. Lihatlah betapa kayanya negara kita dengan pelbagai kaum dan etnik. Oleh itu kita perlu menghormati kepelbagaian ini dan saling menghormati demi tanah pusaka bertuah ini. Berbanggalah kita berada di tanah air ini. Okey, cukup tajuk yang tu. Kita dah belajar tentang rakyat Malaysia lah, kepelbagaian etnik, kepelbagaian kaum dan etnik yang ada dalam Malaysia. Ini uniknya negara Malaysia. Awak kena ingat 3 kaum terbesar tu ada kaum Melayu, Cina dan kaum India. Selain daripada tu, orang asli jangan dilupakan. Orang asli pun antara penduduk asal di tanah Melayu.
Selain daripada tu ada etnik. Etnik ni pecahan kaum Etnik ni pecahan daripada kaum yang berada di Sarawak dan juga Sabah. Etnik di Sarawak macam-macam, macam-macam Melanau, Iban, macam-macam lah Bidayuh. Kemudian di Sabah pula ada Kadazan Dusun, etnik Kadazan Dusun, etnik Bajau, orang Murut, macam-macam banyak, etnik Baba Nyonya, etnik Chetty. Sekurang-kurangnya kita kena kenal lah etnik yang ada. Sekurang-kurangnya kita tahu dia wujud. Mereka ni wujud, etnik-etnik ni wujud di Malaysia lah, negara kita. Etnik Sikh, etnik Siam. Ini semua etnik Portugis. Ini maksudnya bila dia tulis dekat sini, dia masukkan dalam konteks ini, maksudnya mereka ni, etnik mereka ni dah diterima dalam Malaysia. Walaupun satu ketika dulu sebelum mereka, kita cuma ada orang Melayu saja, betul. Jadi hasil daripada ini, bila sebut etnik, kaum dan etnik ni semua berkaitan dengan sejarah-sejarah lampau lah, sejarah negara kita. Kita ada para pedagang, kita ada para penjajah masuk dan berkahwin dengan rakyat tempatan. Jadi hasil lah etnik-etnik yang baharu. Baik, untuk minggu ni itu saja. Kita dah belajar tentang kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya lah. Cikgu harap murid-murid semua dapat meneruskan PDPR dan jangan lupa baca buku. Jangan lupa baca buku supaya kita tidak tertinggal. Dan jaga diri, stay safe, stay at home. Dan kita jumpa lagi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.